Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersua kita kembali. Video saya pada kali ini, saya nak sambung perkongsian saya tentang asas memegang pensel dengan cara yang betul bagi anda semua yang mempunyai anak-anak yang baru memasuki alam persekolahan. Terutamanya anak anda yang berumur 5 tahun, 6 tahun yang masuk prasekolah dan tadika. Jadi saya ada kongsikan sebelum ini menggunakan pensel, cara memegang pensel hendaklah dengan betul. Ada sebabnya. Di video saya yang terdahulu, saya ada nyatakan kita hanya memegang pensel menggunakan 3 jari sahaja, iaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu. Okey, kenapa ya? Sebabnya kalau kita memegang pensel, kita gunakan ke semua jari kita, memang akan memenatkan anak anda. Sebabnya otot-otot pada jari tangan anak anda ni akan menjejaskan juga otot-otot di tangan dan di bahu. Kalau menggunakan 5 jari, pegang cara tak betul, memang anak anda akan cepat mengeluh dan kepenatan menulis. Salah satu sebab lain kerana telah terbiasa menggunakan gadget. Sebelum ini saya pasti ada ibu dan ayah telah memberi tablet. Jadi anak anda belajar menggunakan tablet. Jadi mereka kurang menggunakan motor halus. Mereka hanya mungkin menggunakan satu jari saja apabila menggunakan tablet. Jadi itu adalah masalah sensori pula. Kurang rangsangan ketika mereka sedang membesar. Ataupun sebelum ini, anak anda tidak pernah membuat pelbagai aktiviti bagi penguasaan mengukuhkan kemahiran motor halus tangan jari anak anda. Contohnya bermain pasir, tak pernah menggenggam, tak pernah buat aktiviti kerja. Jadi itu merupakan punca salah satu kenapa anak anda mempunyai masalah memegang pensel ataupun cepat penat. Ada juga di kalangan anak-anak anda mungkin apabila menulis menekan terlampau kuat, ataupun apabila dia menulis, contohnya menyambung titik-titik halus tu, contohnya menyambung garisan titik-titik tu, memang macam tak nampak kan? Macam tulis ke tak tulis, maknanya dia ada masalah sensori jugalah tu. Okey. Jadi macam mana cara supaya anak anda itu boleh selesa memegang pensel? Kita bolehlah pertama sekali bagi pensel yang pendek dulu. Bagi dia selesa memegang dengan betul pensel tersebut, ataupun anda boleh praktis anak anda buat garisan ataupun contengan, ataupun membuat aktiviti mewarna menggunakan krayon. Jadi bila anak anda menggunakan krayon, kalau kita nampak dia menekan tu, mesti krayon tu patah kan? Okey, bagi dia biasakan diri menggunakan krayon tersebut, bagi dia sesuaikan diri menggunakan krayon tersebut. Jadi lama kelamaan dia dah tahu dah macam mana nak kontrol tekanan jari tersebut apabila mewarna menggunakan krayon. Jadi banyak sebenarnya punca masalah sensori ni. Mungkin tahap perkembangan anak anda tu semasa daripada 1 tahun ke 4 tahun, dia ada miss sikit. Mungkin kekurangan lah rangsangan. Contohnya misalnya kekurangan aktiviti motor halus ni seperti kita tak pernah bagi dia tas di rumah contohnya. Paling mudah lah. Nak makan, sebab takut anak makan tu bagi comot, jadi ibu ataupun ayah tolong suapkan. Jadi mereka tak pernah menggunakan jari mereka untuk menyuap makanan dengan betul. Macam pengalaman saya, bila masuk ke prasekolah anak-anak ini pada awal tahun, ada yang suap guna 5 jari.
suap-suap pun tak masuk mulut sepenuhnya. Jadi memang kami praktis supaya latih sesuaikan diri. Jadi apabila masuk ke alam prasekolah, memang 3 bulan yang pertama itu adalah merupakan proses pembelajaran sendiri mereka, bagaimana mereka nak belajar berdikari sendiri, buat kerja sendiri. Jadi kalau anda mempunyai anak-anak yang akan masuk ke prasekolah ataupun akan memasuki alam persekolahan, jadi bolehlah cek balik, lihat ataupun bagi aktiviti yang bersesuaian di rumah supaya motor halus anak anda kukuh dan kuat. Jadi sekiranya anak anda masih tak boleh-boleh juga menggunakan 3 jari memegang pensel, di sini saya ingin kongsikan beberapa cara bagi melatih mereka secara perlahan-lahan berangsur-angsur boleh menggunakan 3 jari. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, anda cuba bimbing memegang tangan anak anda ketika anak anda sedang menulis. Gunakan apa-apa benda yang lembut seperti kain ataupun pemadam. Buat cara macam ni supaya jari kelingking dan jari manis tidak digunakan ketika anak anda sedang menulis. Ketiga, jika masih tidak boleh, anda gunakan teknik stokin, di mana kita buat 3 lubang untuk jari hantu, jari telunjuk dan ibu jari memegang pensel. Akhir sekali, anda boleh cari alat ini untuk membantu anak anda menulis. Boleh cari secara online di Shopee atau Lazada. Jadi saya harap perkongsian video saya pada kali ini memberi manfaat dan mengurangkan sedikit bebanan ibu dan ayah mengajar anak di rumah. Saya ucapkan semoga ibu dan ayah ini terus bersabar apabila mengajar dan mendidik anak sendiri di rumah. Memang banyak cabaran. Jadi saya harap anda dapat manfaat. InsyaAllah akan datang saya akan kongsikan teknik untuk mengenal huruf dengan cepat bagi kanak-kanak prasekolah ataupun tadika. Kita jumpa lagi ya. Bye. Assalamualaikum.